أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat yang dapat online bersama dan juga yang online selepas ini, saya sampaikan salam kepada semua. Okey. Minggu ini sebab sibuk dengan walaupun orang lain yang berurusan dengan penamaan calon, tetapi kita pun begitu gairah dan keluarga-keluarga pun, sahabat andai pun gairah. So, tidak dapat ke udara pada Jumaat, Sabtu, Ahad. So, hari ini saya ganti hari ini untuk rare remedy yang seterusnya, iaitu remedi yang ke-71 dalam buku jilid 1 Materia Medica Dr. William Boric, iaitu Arania diadema atau Papal Cross Spider. Okey. So remedi ini kalau kita lihat buku Dr. Boric dan juga terjemahannya, keterangannya banyak. Keterangannya luas. Maknanya uji bukti ataupun proving yang dibuat ke atas remedi ini boleh dianggap lengkap dan kesannya juga, simptom-simptom yang mampu dikeluarkan oleh bahan ini juga banyak. Di dalamnya kita dapati ada simptom-simptom yang telah telah diitalikkan juga banyak. As if symptoms ni ada satu buku lah yang diberi nama As if symptoms. Ada buku keluaran B. Jane Publishers. Kalau sahabat-sahabat pernah ke toko-toko buku atau pernah lihat yang diterbitkan oleh B. Jane, itu salah satu buku yang sangat menarik, yang mengeluarkan simptom-simptom seolah-olah, as if. Saya terjemahkan di dalam buku ini seolah-olah. 99% itulah terjemahan yang saya lakukan. So, saya tak nak pergi panjang walaupun cerita remedi ini panjang. Maknanya remedi ini besar gunanya kepada kita. Sebab banyak panduan yang kita boleh ikuti daripada keterangan Dr. William Boric. So, daripada terjemahan, kita mulakan dengan ayat pertama. Dikatakan, kesemua racun lelabah memberi kesan kuat terhadap sistem saraf. Okay. So, racun lelabah maknanya labah banyak. Maknanya lelabah ini banyak digunakan dalam homeopati. Dan lelabah ini juga ada disebut di dalam Al-Quran. Betul tak? Siapa yang baca Al-Quran, baca terjemahannya, ada perkataan lelabah itu di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab lah. Tetapi selain daripada Arania diadema ini, ada remedi seperti Tarantula cubensis, Tarantula apa satu lagi? Tarantula, ada dua tarantula yang saya tahu, yang jelas. Hispanica, satu lagi Hispanica. Dan ini Dr. Boric sebut, lihat juga Michael dan lain-lain. Jadi remedi ini yang bersumberkan racun lelabah, dia memberi kesan yang kuat terhadap sistem saraf. Ini penting. Ramai daripada kita mungkin ada masalah saraf. Terutama mereka yang sudah berusia lah. Seperti saya pun ada masalahnya. Mungkin ia sesuai dengan remedi yang sedang kita perkatakan kali ini.
Jika tidak, kita lihat remedi lain. So, kesemua simptom-simptom arania mempunyai ciri-ciri keberkalaan, kedinginan, dan kerentanan. Okey, keberkalaan dan kedinginan itu disebut dalam catatan italic buku Dr. William Borick. Maknanya keberkalaan itu penting. Impak kedinginan itu penting. Dan disambung dengan perkataan kerentanan besar terhadap kelembapan. So, ini yang pertama yang harus kita lihat. Okey, simptom-simptom arania dicirikan oleh keberkalaan. Apa makna keberkalaan? Kerap kali datang dan biasanya datang pada waktu yang sama. Kedinginan, dingin, sejuk, dan kerentanan. Kerentanan ni bahasa Inggeris dia ialah susceptibility. Susceptibility maknanya kita mudah mendapat kesan. Kita mudah mendapat kesan. Kerentanan besar terhadap kelembapan. Kita mudah mendapat kesan apabila berada dalam keadaan atau suasana lembap. Seterusnya, yang kedua, ia adalah remedi konstitusi yang baik untuk keracunan malaria. Okey, keracunan malaria di mana pada setiap hari atau di mana pada kawasan yang lembap menyebabkan timbul seram sejuk kedinginan. Okey, seram sejuk kedinginan, istilah yang selalu saya guna untuk apa tu? Untuk chilliness. Biasa saya guna untuk chilliness. Di sini di sini merujuk kepada chilliness jugalah. Yang awal tadi disebut dampness. Dampness itu kelembapan. Chilliness itu ialah kedinginan atau seram sejuk. Biasa kalau chilly ni saya terjemah seram sejuk. Tetapi bila sebut chilliness, saya gabungkan seram sejuk kedinginan. Itu nak menggambarkan chilliness. Okey, so yang kedua, sekarang kita pergi pada yang kedua. Ini merupakan remedi konstitusi ataupun constitutional remedy untuk keracunan malaria. Okey, jika kita ada masalah malaria, kesan-kesan malaria, kesan-kesan nyamuk lah. Di mana pada setiap hari berlaku, setiap hari. Ataupun kawasan yang lembap, bila kita berada di kawasan yang lembap, menyebabkan timbul seram sejuk kedinginan. Ia menyebabkan timbul chilliness. Okay. Simptom ini, siapa yang pernah mengamalkannya bagi pesakit yang ada simptom seram sejuk kedinginan, kita baca sejarah dia, kita ambil catatan. Saya dululah sewaktu saya beramal, sekarang saya dah stop dah. Dulu saya pernah beramal, ada seorang sahabat ahli keluarga jugalah, boleh kata jauh-jauh lah, bau bacang, yang balik daripada hutan. Tiap kali balik dia diserang, kesejukan, chilliness lah yang kita chilliness. Setiap kali dia berada di kawasan pedalaman tersebut. Jadi saya dapat kesan apabila dia cerita dan juga simptom-simptom yang dia alami. Lalu saya beri remedi. Tapi saya tak berilah remedi arania masa itu. Saya beri remedi untuk malaria yang popular. Yang kita belajar homeopati ni, remedi apa yang popular? Ingat lagi tak? Siapa yang masuk dalam kuliah pengenalan, dia tahulah remedi. Salah satu remedi yang kita bicara. Bahkan kalau kita tidak bicara pun, kita mesti belajar daripada sejarah penemuan homeopati oleh Dr. Samuel Hahnemann. Dan itu ada kaitan dengan malaria. Okey, saya tak nak sebut. Nak tahu? Mereka yang belum belajar homeopati nak tahu? Register kelas dengan PPHN. Hujung bulan ini, insya-Allah bersama saya lah. Ya, kalau Puan Nurliza ada pada hari ini atau selepas ini, dia bagilah catatan, ada tak kursus tu, ambillah. Harga sama je seperti dulu, 300. Itu kita dah set dengan PPHN.
Okay, itulah bahagian yang saya boleh bantu, sumbangan saya buat waktu ini. Yang ketiga, yang ketiga, pesakit merasai kesejukan hingga ke tulang-tulang. Okay, kesejukan, kita sebut tadi kedinginan, kelembapan, seram sejuk. Nombor 3 yang kita boleh sebut di sini, kesejukan itu sampai ke tulang-tulang. Dan kesejukan itu tidak dapat dilegakan oleh suatu apa pun. Sejuk yang sangat, menusuk sampai ke tulang. Yang keempat, merasai seolah-olah bahagian-bahagian tubuh menjadi besar dan lebih berat. Okey. So, pesakit itu bila dia didatangi oleh penyakit yang berkaitan, yang sesuai dengan remedi ini, dia akan rasa seolah-olah bahagian-bahagian tubuh menjadi besar dan lebih berat. Seolah-olah simptom as if ada dalam bahagian pengenalan remedi Aranya diadema. Okey? Pengenalan saja sudah dinyatakan. Okey? Simptom as if ataupun seolah-olah bahagian tubuh menjadi besar dan lebih berat. Dia rasa badan dia, tangan dia umpamanya, lengan dia besar dan terasa berat. Nak angkat pun rasa berat. Okey, salam sahabat-sahabat yang baru masuk. Okey, salam. Tak apalah, Alhamdulillah ada orang lah. Seorang dua pun tak apalah. Tidak ada masalah. Kita ini manfaat untuk masyarakat umum. Yang berminat dengan homeopati. So, kita dah bicara 4 simptom yang disebut dalam pengenalan remedi Aranya diadema. Ini remedi penting. Saya tidak simpan remedi ini sewaktu saya menjalankan praktik dahulu. Tapi bila saya lihat ni, bila saya study balik ni, saya rasa kita patut simpan. Okay? Walaupun kita kata dia tergolong dalam rare remedi ini kerana dia tidak dimasukkan oleh kebanyakan pengamal homeopati, termasuk juga bukan di dalam Allen Skinnotes. Allen Skinnotes pun tidak membaris remedi ini sebagai remedi penting. Tetapi berdasarkan simptom-simptom yang dijelaskan yang agak banyak, boleh dianggap remedi ini penting untuk kita simpan. Okey, kita habis yang keempat, rasa bahagian-bahagian tubuh menjadi besar dan berat. Yang kelima, bangun malam dengan perasaan bahawa saiz tangan 2 kali lebih besar daripada saiz asal. Okey, dia lanjut daripada yang nombor 4 lagi. Rasa seolah bahagian tubuh menjadi besar tadi. Sekarang bangun malam, perasaan dia saiz tangan 2 kali lebih besar. Maknanya besar lah. Yang ni 2 kali ganda besar. Okey, rasa seperti itu. Ini adalah simptom Aranya diadema. Limpa bengkak. Limpa di dalam anggota, di dalam badan kita lah, bengkak. Yang ketujuh, konstitusi hydrogenoid. Hydrogenoid constitution. Iaitu, ini dijelaskan oleh Dr. Borik, kita tak perlu mencari makna dia lah. Iaitu, kesensitifan yang abnormal terhadap kelembapan dan kesejukan. Okey? Dia berada di tempat lembap, dia terus rasa sensitif. Ataupun sekarang cuaca asyik bertukar, panas sejuk, panas sejuk. Bila sejuk saja dia tersangat sensitif. Kesensitifan abnormal terhadap kelembapan dan kesejukan. Sehingga tidak upaya tinggal berdekatan dengan air tawar. Apa makna tu? Air tawar, tasik, sungai dan lain-lain. Maknanya di kawasan sungai lah. Sepertilah kes yang saya sebut sahabat atau keluarga tadi yang saya sebut tadi, yang kena demam malaria, dia berada di kawasan yang lembap, kawasan di hulu, kawasan hulu, kawasan dekatan dengan sungai jugalah, kawasan hulu. Dia mendapat kesan. Sebab tadi pun kita sebut tadi, bahagian yang kedua tadi, nombor 2 tadi, remedi konstitusi yang baik untuk keracunan malaria. So, orang yang kena malaria ni, dia simptom keberkalaan tu tinggi, simptom chilliness ataupun seram sejuk, kedinginan itu kuat.
Sehingga dia pun tidak boleh tinggal di kawasan tersebut. Sebab itu, pesakit-pesakit seperti ini, kalau dia ada simptom-simptom seperti ini, kita boleh saran kepada dia supaya kalaulah dia menyewa di situ, kita boleh saran dia pindah ke tempat lain. Sebab simptom-simptom itu tidak akan meninggalkan dia ataupun kesembuhan itu sukar untuk berlaku selagi dia berada di kawasan tersebut. Ini penting. Ini penting diketahui. Okey? Sebab dia tak boleh tinggal kawasan tersebut. Seperti juga orang kena sakit-sakit seperti residong ke asma ke apa, yang kesan dia akibat berada di suatu tempat tertentu, maknanya kalau kita nak rawat dia, dia kena keluar daripada kawasan tersebut. Okey? So, ayat penuh bahagian akhir pengenalan oleh Dr. Borik, dia kata hydrogenoid constitutions, iaitu kesensitifan yang abnormal terhadap kelembapan dan kesejukan, tidak upaya tinggal berdekatan dengan kawasan air tawar, tasik, sungai dan lain-lain, atau di kawasan lembap serta mendinginkan. Bandingan dengan remedi seperti natrium sulf. Tujar. Itu yang dibanding. Sekarang kita lihat pada simptom partikular. Saya ada mesej sahabat-sahabat saya yang ajak minum. Musim orang berpolitik ni pun dia nak ajak kita minum untuk dia orang nak sembang-sembang bicara. Okay, saya boleh tamat dalam 15 minit. InsyaAllah. Bahagian simptom partikular kepala. Satu disebut mengenai sakit. Sakit apa? Sakit dalam saraf trifacial. Saraf trigeminal. Okay. Saraf trigeminal ini saraf yang menyarafi muka, kawasan muka, gigi, mulut, rongga hidung, otot-otot yang terlibat dengan bahagian pengunyahan ni, yang pergerakan mulut kita ni. Saraf-saraf itu rasa sakit. Dan keutamaannya di sebelah kanan. Daripada luar hingga ke dalam. Sakit itu rasa di luar sampai ke dalam. Maknanya kuat sakit itu. Kalau dia jenis menyucuk lah sampai ke dalam. Tapi yang ni tak ada cerita pasal menyucuk. Itu sampel contoh yang saya beri. Tadi sakit kita sebut. Yang kedua, dalam bahagian kepala ni dia ada keliru. Keliru ni pergi pada bahagian minda. Maknanya dia keliru dan kekeliruannya lega dengan merokok di kawasan lapang. Dia rasa keliru, tak boleh nak buat keputusan. Contoh. Dan kalau dia pergi ke kawasan lapang, merokok, dia lega. Okey, kekeliruan yang lega dengan merokok di kawasan lapang. Okay, itu yang kedua. Selamat pagi sahabat Puan Salma Hanim Haris. Ini sahabat kita daripada dahulunya bekerja di Berita Harian. Dia salam juga untuk suami di rumah dan keluarga. Okey, yang ketiga panas. Rasa panas dan memancar-mancar dalam kedua mata, melarat dalam cuaca lembap. Melarat dalam cuaca lembap. Berada dalam cuaca yang lembap. Macam sekarang lah. Sekarang hujan. Di kawasan saya lah. Kalau kawasan sahabat semua juga ada suasana hujan. Dia lembap. Dan sakit kita boleh melarat dalam suasana lembap. Saya harap sahabat boleh perhati benda-benda seperti ini. Sebab akhir-akhir ini, ramai orang, ahli keluarga, sahabat pun cerita benda simptom-simptom yang timbul. Kita jangka mungkin sebab vaksin, mungkin sebab cuaca. Salah satunya cuaca. Saya kerap kali saya dapati ada rasa seperti berdenyut-denyut bahagian kepala, bahagian belakang bila timbul rasa nak hujan. Ini kesan daripada perubahan cuaca. Okey, so ini disebut panas dan memancar-mancar dalam kedua mata, melarat dalam cuaca lembap. Panas, memancar-mancar, panas itu sampai memancar-mancar, tetapi dia melarat bila cuaca jadi lembap. Bila cuaca hujan, renyai ataupun bunyi guruh seperti nak hujan, kita mula mendapat kesan. Yang keempat, tadi kita sebut pasal sakit, saraf trigeminal. Yang kedua, keliru, yang lega dengan merokok di kawasan lapang. Yang
Ketiga kita sebut mengenai panas yang memancar, melarat, cuaca lembat. Dan yang keempat bahagian kepala ialah sakit gigi. Dan sakit gigi ini teruk secara tiba-tiba pada waktu malam. Sakit gigi dan datangnya dengan begitu teruk pada sebelah malam. Sebaik sahaja selepas berbaring. Okey. Mungkin dia rasa sikit. Sebaik sahaja dia berbaring, dia rasa sangat sakit. Ini simptom untuk guna Arania diadema. Seterusnya kita pergi pada simptom orang perempuan. Orang perempuan ada simptom head dia terlalu awal, terlalu banyak. Kita dapati banyak remedi-remedi homeopati ada yang cerita mengenai bahagian perempuan. Jadi kita jangan beri fokus sangat. Pastinya head aku awal dan banyak. Remedi inilah. So kena lihat juga simptom lain, simptom mental. Sebab remedi berkaitan dengan head orang wanita ini banyak. Abdomen dia kembung. So kawasan abdomen dia, anggota berhampiran dengan gastro, kembung. Kembung maknanya ada angin dah. Dan sakit saraf lambo abdominal. Lambo abdominal. Sakit saraf. Saraf bahagian lumbar. Bahagian berdekatan dengan lumbar abdomen. Okey. Bahagian dada sakit dalam saraf intercostal. Kenapa saya punya ni dia pergi jadi Times New Roman. Sepatutnya Arial, size dia Arial. So sakit dalam saraf intercostal dan hujung saraf spinal. Maknanya saraf itu sampai ke hujung spinal column kita di tulang belakang. Sakit, rasa sakit. Dada itu pergi ke saraf tulang spinal. Hemorrhage merah, ada pendarahan. Pendarahan itu merah terang. Maknanya merah muda daripada paru-paru. Kita ada pendarahan. Keluarnya darahnya itu merah muda dan keluar daripada paru-paru. Boleh guna remedi Arania. Disebut oleh Dr. Borik, boleh guna juga Milefolium, boleh guna juga Ferrum phosphoricum. Okey, itu yang diberi oleh Dr. Borik. Okey. Perasaan dia macam-macam lah, sakit saraf di sana. Boleh jadi kita rasa sesuatu yang tajam menusuk ataupun suatu hentakan di kawasan yang sakit tu, rasa panas membakar seperti yang disebut tadi. Sakit-sakit sangat di bahagian dada, tulang rusuk, abdomen tu kawasan. Sebab dia sebut bahagian dada asalnya. Tapi sakit saraf itu menjala hingga ke bahagian spinal. Kita lihat bahagian gastro. Dia kata cramp. Ada cramp. Terjemahan saya, cramp kejang selepas makan sedikit. Jadi maknanya bagi remedi ini, kalau kita makan sedikit, kita rasa cramp, rasa kekejangan. Dan ada sakit di kawasan hulu hati, epigastrium. Okey. Kita rasa ada tekanan dan kita rasa sakit hulu hati akibat tekanan. Okey. Kita pergi kepada bahagian abdomen. Sekarang tadi gastro, sekarang disebut secara spesifik bahagian abdomen. Abdomen bahagian atas ni sampai ke bawah kawasan perut tu. Ada pembesaran limpa. Tadi dalam bahagian pengenalan sudah disebut ada pembesaran limpa. Maknanya tadi kita sebut limpa bengkak, samalah. So ada kolik. Kolik maknanya ada rasa memulas. Dia kembali menyerang pada jam atau waktu yang sama. Balik kepada pengenalan kita tadi, ini adalah remedi yang khusus untuk keberkalaan. Okey, dia ada juga kaitan dengan malaria. Simptom malaria juga ada di situ yang mungkin sedikit berbeza dengan sincona. Remedi, siapa yang masuk kuliah pengenalan tu dia akan kenal remedi ini. So kolik, dia biasa kena memulas, dia datang balik menyerang pada jam atau waktu yang sama. Maknanya kalau biasa rasa memulas itu sebelah pagi, esoknya datang sebelah pagi juga. Kalau biasa sebelah petang, datang sebelah petang juga. Tapi dia berulang pada waktu yang sama. Ini remedi kita boleh fikirkan untuk digunakan. Dan ada rasa berat dalam
abdomen bahagian bawah, seolah-olah daripada seketul batu. Okey, ini simptom as if saya perkenalkan tadi, saya sebut tadi. As if symptoms remedy ini boleh dikatakan banyak dan menarik. So, penting untuk kita kenal remedy ini. Ada perasaan rasa berat dalam abdomen bawah dan seolah-olah berat itu daripada seketul batu. Akibat ada seketul batu di dalam kawasan abdomen. Ada diarrhea, maknanya ada cirit-berit. Dan kedua lengan dan kaki terasa seolah-olah tertidur. Satu lagi, simptom as if rasa seolah-olah tertidur. Apa yang tertidur? Lengan dan kaki. Tergolek lah kalau dia tertidur, maknanya terkulai lah. Dia terkulai. Dia terkulai, bila terkulai, seperti kita sebut dalam pengenalan tadi, dia rasa berat, dia boleh jadi rasa besar. Okey, ini penjelasan detail dalam simptom partikular. So, dalam bahagian abdomen disebut satu, rasa berat dalam abdomen. Rasa berat itu seolah-olah daripada seketul batu. Seolah-olah ada seketul batu lah di dalamnya. Dan keduanya disebut seolah-olah tertidur. Apa yang tertidur? Lengan dan kaki dia. Maknanya dia nak bergerak tu sukarlah. Sebab apa? Dia rasa benda tu kelumpuhan lah bila tertidur tu, kelumpuhan. Tapi istilah yang disebut oleh Dr. Borik itu kita terpaksa terjemah dengan perkataan tertidur. Sebab dia sebut arms and legs feel as if asleep. Feels as if asleep. Okey, maknanya terasa seolah-olah tertidur. Okey, sekarang kita nak pergi bahagian ekstremiti. Bahagian ekstremiti maknanya secara khusus bahagian tangan, semua bahagian tangan ni, dan bahagian kaki dari paha ke bawah. Okey, itu ekstremiti. Sakit tulang dan anggota ekstremiti, maknanya kawasan tangan dan kaki itu yang kita sebut ekstremiti itu ada rasa sakit dalam tulang, sakit tulang, sakit dalam us kalsis. Maknanya di mana? Sakit dalam bahagian dekat tumit, bahagian dekat tumit kaki, ada sakit di situ. Os kalsis ini adalah dalam huruf italic Dr. Borik. Kalau saya warna biru lah. Kalau sahabat buka terjemahan Inggeris yang ada dalam Homeopathy International, dia akan masuk situ warna biru. Okey, maknanya ini huruf italic. Ada rasa membengkak. Ada rasa membengkak, dan terima kasih yang share video ini, Puan Aisyah, terima kasih. Ada rasa membengkak dan rasa bahagian-bahagian anggota seperti tertidur. Okey. So, simptom bengkak, simptom rasa besar, simptom bahagian anggota tertidur. Ini penting. Okey. Ini bahagian ekstremiti. Bahagian ekstremiti, tangan kaki, kita rasa seolah-olah dia bengkak. Lebih hampir dengan apa yang kita sebut, saiz dia rasa besar, rasa bengkak. Dan rasa bahagian anggota tersebut seperti tertidur. Ini bahagian ekstremiti. Rasa membengkak itu disebut dalam huruf italic oleh Dr. William Borik. Okey. Kemudian selepas ekstremiti dinyatakan mengenai simptom tidur. Pesakit ini tidurnya gelisah dan terjaga. Maknanya bila dia gelisah, dia rasa tak boleh tidur, dia terjaga. Lagi simptom as if di sini disebut seolah-olah kedua tangan dan lengan bawah membengkak dan berat. Kenapa saya guna istilah membengkak? Kenapa saya guna istilah membengkak? Okay, restless and waking as if hands and forearms were swollen. Sebab perkataan swollen, kita sebut membengkak, swollen. Tadi dalam bahagian pengenalan kita sebut, Dr. Borik sebut, rasa saiz tangan itu besar. Begitulah maksudnya membengkak. So di sini rasa membengkak ini diitalikkan. Maknanya ini simptom penting bagi remedi ini dalam penceritaan Dr. William Borik.
Okey, rasa membengkak, ekstremiti, dan bahagian anggota seperti tertidur, tadi kita sebut. Bahagian tidur juga, selain gelisah dan terjaga tadi, rasa seolah-olah kedua tangan dan lengan. Kedua tangan dan lengan. Kita sebut legs and Kenapa ada kedua tangan dan lengan? Kenapa tidak kedua tangan saja? Okey. Kenapa disebut kedua tangan dan lengan? Sebab bahasa Inggeris dia disebut as if, seolah-olah hands and forearms. Forearms itu merujuk secara khusus kepada bahagian lengan. Was swollen and heavy. Adalah membengkak dan berat. Okey, membengkak dan berat. Rasa seolah-olah kedua tangan dan lengan bawah ni, sebelah bawah ni lah. Lengan bawah itu bengkak dan rasa berat. Okey, bila bengkak tu kita rasa besar, beratlah dia. Okey, last ataupun kita sebut second last lah. Demam, dia cerita mengenai demam. Sejuk, kedinginan serta sakit dalam tulang panjang. Long bones. Ini long bones. Sejuk, kedinginan. Tadi pun kita cerita dalam pengenalan. Sejuk, kedinginan ni. Tadi kita sebut mengenai chilliness. Chilliness ini, di sini disebut coldness with pain in long bones. Disebut coldness. Sama tak? Mungkin ada sedikit perbezaan. Sejuk, kedinginan. Yang tadi sebab chilliness kita sebut seram sejuk kedinginan. Di sini disebut coldness, kita sebut sejuk kedinginan. Tapi perasaannya samalah. Sejuk yang amat dan dia rasa sangat dingin. Dan dia boleh terketar-ketar. Lagipun terketar ini, kalau kita kait dengan simptom malaria, selalu ada rasa menggeletar, terketar-ketar. Serta sakit dalam tulang panjang. Dalam tulang panjang ni lah yang kita boleh dan perasaan seolah-olah, sekali lagi simptom as if ada dalam remedi ini, perasaan seolah-olah batu dalam abdomen pada waktu yang sama setiap hari. Okey, ni bahagian demam. Simptom partikularnya demam. Dalam simptom partikular demam ini, dia ada rasa sejuk, kedinginan, coldness serta sakit, pain dalam tulang panjang, long bones, dan juga ada rasa perasaan seolah-olah batu dalam abdomen pada waktu yang sama setiap hari. Kita sebut tadi dah ada rasa seperti batu di dalam simptom particular abdomen. Sekarang, di dalam bahagian bila seseorang itu demam, kalau dia ada perasaan seolah-olah batu dalam abdomen pada waktu yang sama, setiap kali dia datang demam pada waktu yang sama, dia rasa bagaikan ada batu dalam abdomen. Seolah-olah. Ini simptom penting ni. Maknanya demam, rasa seolah-olah batu dalam abdomen, dan dia timbul pada waktu sama setiap hari. Kita demam pagi, lepas tu pada waktu pagi lah datang. Ini simptom aranya diadema. Seram sejuk siang dan malam sentiasa melarat semasa hujan. Seram sejuk siang dan malam dalam italic dijelaskan oleh Dr. Borik. Satu simptom penting bagi aranya diadema kerana huruf italicnya, dan dia sentiasa melarat semasa hujan. Bila datang hujan saja, seram sejuk tu makin teruk. Seram sejuk siang dan malam itu rasa makin sejuk. Pada hari-hari biasa, mungkin tidak hujan, mungkin panas, tapi sebab ada keberkalaan setiap 2 hari ke, setiap 3 hari ke, penyakit tu datang, seram sejuk tu datang. Demam tu datang dengan seram sejuk siang dan malam. Tetapi dia sentiasa melarat semasa hujan. Maknanya tiba-tiba hari ni hujan dan kita rasa lagi teruk sakitnya, lagi teruk demamnya, lagi teruk seram sejuknya. Okey, boleh dapat tangkap So, kita pergi last mengenai modaliti. Okey, modaliti melarat dan lega. Kesan melarat dan lega. Dia kata melarat dengan cuaca lembap. Dah jelas lah, kita banyak cerita tadi mengenai kelembapan, cuaca lembap, cuaca hujan. Remedi ini, pesakitnya melarat dengan cuaca lembap lewat tengah hari. Waktu tengah hari yang agak lewat juga melarat, dan juga di tengah malam cenderung lewat. Tadi kita sebut mengenai satu sakit yang kita sebut tadi, kalau dia baring, simptom itu datang.
Apa sakit apa kita sebut? Berkaitan dengan sakit gigi tadi. Kita sebut tadi, di awal tadi. Sakit giginya teruk dengan tiba-tiba pada waktu malam, sebaik saja dia hendak berbaring. Atau sebaik saja dia berbaring. Okey. So, di sini, di tengah malam. So, melarat cuaca lembap, lewat tengah hari dan juga di tengah malam. Dia lega bila menghisap tembakau. Okey, tadi kita ada sebut tadi. Satu keadaan di mana pesakit tersebut, dia akan pergi ke kawasan lapang dan hisap rokok. Sebab dia rasa lega kalau dia boleh hisap rokok di kawasan lapang. Okey, boleh cek balik remedi ini di dalam buku Materia Medica, Homeopati, jilid 1 yang sudah kita terbitkan. So, itu tamat simptom partikular. Kita lihat dia sebut, Dr. Boris sebut mengenai hubungannya dengan satu lagi remedi daripada lebah, Tela araniarum. Tela araniarum. Boleh baca, boleh baca. Dan satu juga disebut di sini berkaitan dengan remedi ini, dia boleh merendahkan kadar kekerapan denyutan nadi. Boleh menutup penyakit berkala, hektik. Maknanya boleh rawat isu-isu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang datang, simptom-simptom yang datang pada waktu yang sama, setiap sehari ke, setiap 2 hari ke, setiap seminggu ke, benda berulang. Ini seperti malaria. Siapa yang baca simptom-simptom berkaitan dengan remedi seperti sincona, kita akan dapati simptom-simptom seperti ini. So, saya iklan lagi. Saya tak pastilah bila dikeluar iklan daripada PPHM, tapi kerjasama ini sudah kita bincang dengan Setiausaha dan Presiden dia. So, kalau jadi hujung bulan ni, insyaAllah 29 bulan ke, bermula hari Ahad. Dan remedi ini, last kali remedi ini, dos dia bagus. Dr. Boris saran tincture. Tinctur hingga potensi ke 30. Maknanya, tincture boleh guna. Mungkin sukar dapat di Malaysia. Potensi 6 boleh dapat, 12 boleh dapat. Potensi 30. Itu saranan. Maknanya, bila ada sampai 30, biasanya adalah potensi 200. Mereka yang gemar kepada potensi-potensi tinggi. Okey. Penting diingat remedi ini, kita sebut tadi, di awal tadi, ada susceptibility. Kecenderungan mudah mendapat sakit, mendapat simptom-simptom sakit, akibat kerentanan dia kepada kelembapan. So, itu saya tutup. Saya tak ulang dah. Siapa yang nak dengar dengan lebih jelas, ulang balik dari awal sehingga akhir dan boleh dapat insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Dalam remedi yang kita bicarakan hari ini, walaupun dia adalah rare remedies, sebab dia tidak disenaraikan oleh Alan Skinner, yang saya rujuk ialah di situ juga. So, ini satu remedi yang agak penting. Mungkin sahabat-sahabat kita ramai juga ada remedi ini yang disimpan. Seperti juga kita simpan Cinchona officinalis. Okey, so itu saja daripada saya. Sebab remedi ini sudah panjang kita bicarakan, saya tak bawalah remedi ini yang dijelaskan oleh Dr. J.H. Clark. So, salam daripada saya. Salam sarapan. Saya pun baru nak sarapan. Terima kasih kepada semua yang attend pada pagi ini. Sama, kita kongsi, kita share. Moga-moga mendapat manfaat kepada semua sahabat kita yang ada selepas ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah.